Oke, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina ya Allah. Allahumma iftah alaina. Allahumma iftah alaina hikmataka wa ansur alaina من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا يا الله. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Syukur Alhamdulillah dapat lagi kita sama-sama berada di dalam ruangan ini, iaitu kita nak menghalusi mengenai Syama'il Al-Muhammadiyah, yang mana kita Alhamdulillah sudah mungkin mencapai separuh daripada buku ni ya. Jadi hari ini kita nak teruskan, iaitu bab yang ke-26. Kita nak patah balik sikit katanya, muka surat 179. Yuk, bolehlah kita persilakan pembaca kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustazah, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini kita masuk bab ke-26 bawah tajuk Lauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lauk. Okay, lauk. Lauk sebaik-baik makanan. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamul khall. Qala Abdullah bin Abdurrahman fi hadisihi ni'mal idamu awil udma al-khallu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukalah sebaik-baik lauk. Kata Abdullah bin Abdurrahman dalam hadisnya bahawa kuah yang baik adalah lauk bercuka. Catatan. Baik di sini bermakna bahawa tidaklah memerlukan banyak tenaga atau kesukaran memperolehinya, sedangkan roti dapat saja dicicahkan dengan mudah ke dalamnya. Lebih daripada itu, bahan ini selalu dapat diperolehi dan negeri yang ekonominya di tahap cukup makan, cuma menghendaki jumlah yang sangat sedikit. Selain itu, terdapat banyak faedah pada cuka, penawar racun yang baik, mengurangkan geligema dan penyakit kuning, menolong penghadaman serta membunuh cacing-cacing dalam perut. Ia juga sebagai pembuka selera yang baik. Walau bagaimanapun, kerana sifatnya daripada jenis sejuk, ia boleh menimbulkan kemudaratan kepada setengah-setengah orang. Namun, masih mendapat pujian makanan yang baik lantaran mudah memperolehinya pada sebilang masa. Atas alasan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lauk yang sebaik-baiknya.
Dikatakan di dalam sebuah hadis bahawa baginda memohon keberkatan bagi cuka. Dikatakan juga bahawa cuka adalah lauk bagi nabi-nabi yang terdahulu. Disebutkan juga di dalam hadis yang lain bahawa rumah yang terdapat cuka di dalamnya, para penghuninya tidak akan berkeperluan lagi. Yakni mereka tidak perlu lagi lauk yang lain. Ibnul Majah. Penjelasan yang seperlunya. Hadis yang di atas tidak memberi maksud bahawa cuka merupakan lauk yang terbaik daripada segala jenis lauk. Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih menyatakan bahawa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah. Isterinya menghidangkannya roti untuk dimakan. Lalu baginda bertanya, adakah lauk di dalam rumah ini? Beliau pun menjawab bahawa tidak ada sesuatu apapun di dalam rumah ini kecuali cuka. Pada ketika itulah baginda bersabda, cukalah sebaik-baik lauk. Maka ini tidaklah bermaksud bahawa cuka adalah yang paling baik jika dibandingkan dengan lain-lain jenis lauk pauk. Jikalau beliau menghidangkan daging, susu atau madu, baginda juga akan memuji-muji makanan ini lebih lagi. Mawahib muka surat 35. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memenuhi perutnya. Nu'man ibnul Bashir radhiyallahu anhu mengulas. ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. Tidakkah kamu dihidangi dengan berbagai-bagai jenis juadah yang disediakan menurut selera hati kamu? Sedangkan daku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memenuhi perutnya yang lapar. Walaupun dengan tamar yang menjadi makanan biasanya lantaran sedikitnya tamar tersebut. Catatan. Maksud sahabat ini ialah untuk menggalakkan orang ramai menurut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpada dengan dunia ini. Sedangkan di dalam hadis banyak tamar pun tidak digalakkan makan. Apatah lagi dengan lain-lain makanan seperti roti dan lauk pauk. Penggunaan minyak zaitun. Abu Usaid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, gunakanlah minyak zaitun untuk makan dan sapuan, urut, kerana ia adalah daripada pohon yang diberkati. Umar bin Al-Khattab meriwayatkan, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, makanlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya. Sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkati. Catatan. 1. Pohon yang diberkat ini tumbuh di Syria iaitu di Syam, tanah para anbiya. Yang kedua, 70 orang Nabi telah memohon keberkatan pohon ini. Yang ketiga, umur pohon ini biasanya ialah 1000 tahun dan hanya berbuah setelah umurnya menjangkau 40 tahun. Yang keempat, setiap bahagian pohon ini sangat berguna. Yang kelima, khasiat dan kelebihan minyak zaitun ini telah disalin di dalam buku-buku perubatan. Maka dengan alasan inilah digalakkan menggunakan minyak zaitun. Keberkatan pohon ini telah dibuktikan di dalam Al-Quran. Min syajaratin mubarakatin zaitunatin. Mengapa pohon ini dikatakan berkat? Ulama-ulama berbeza pendapat tentangnya. Sebahagiannya berpendapat bahawa pohon ini hanya tumbuh di Syria.
tanah di mana sebanyak 70 orang Nabi diutuskan. Sebahagian ulama pula berkata kerana pohon ini mempunyai banyak faedahnya. Abu Naim rahmatullahi alaihi berkata bahawa minyak zaitun mempunyai daya sembuh untuk sebanyak 70 penyakit. Salah satu daripadanya ialah penyakit lumpuh. Minyaknya boleh digunakan untuk lampu pelita dan menjadi bahan masakan. Abu daripada kayunya boleh digunakan untuk menyamak sutera. Dikatakan umur pohon ini sangat panjang. Setelah tumbuh hanyalah selepas 40 tahun barulah menghasilkan buah dan hidup terus sehingga 1000 tahun. Ustazah Ana nak ulas buah ni, bab ni. Yalah banyak kan, banyak kita Ah. dapat khasiat-khasiat dia ni lah. Yang Dulu, dia dulu orang kita pun tak tahu, Ustazah, tak pakai minyak zaitun ni. apa dia? Orang Eropah yang banyak Oh. pakai minyak zaitun kan. Ya, Setiap ya. masakan daging dia pasti mau ada ricikkan zaitun. Kita belakangan ni lah few years back ni je baru kita kenal minyak zaitun. Ya. Panjang rupanya umur dia tu. Panjang umur dia ni. Panjang umur dia tapi dia nak hidup pun susah juga, 40 tahun. 40 tahun baru berbuah tu. Kot lah, kot daripada jadi macam kita lah duduk kacuk kot boleh kot macam durian jadi dah apa Yalah. cepat. Thailand kot pun, dah. Thailand boleh buat lah, Thailand boleh buat. Mungkin lah, mungkin. Tapi kalau kita tengok yang macam kat Turki kan tepi-tepi jalan dia pokok tu muda lagi dah ada buah dah. Kan. Pokok tu tu dah kecil lah. Tapi pokok dia memang renek-renek je, dia tak tinggi. Memanglah. Benar. Mungkin Dia telah dihidupkan 40 tahun lepas. Jadi sekarang ni dia boleh hidup sampai 1000 tahun. Tapi kalau dia punya pokok tu bila dia musim sejuk kan dia akan gugur semua kan. Dia akan kecut, rendah balik. Lepas tu bila dia musim panas balik dia akan kembang balik, tinggi balik. Memang dia punya macam tu. Dia hibernate. Tapi sekarang I think banyak ada buah hybrid Betul. Variety. Yang atas pizza tu kan, zaitun kan? Yang hitam tu. Yes. Betul lah. Yang atas pizza tu. Yang kat pizza masam-masam jeruk sedap. Sedap. Zaitun bagus kan beli tu. Jeruk dia sedap. Saya suka jeruk. Jeruk dia. Kita makan Dia buah asal dia pahit kan Ustazah. Asal dia. Kalau Dia fresh jeruk tahun-tahun untuk hilangkan pahit tu. Dia ada warna ni, warna macam mana? Hijau, warna hijau. Green olive tu cantik kan? Iyalah green olive lah. Ya itulah. Memanglah. Kalau makan pizza kan dia potong-potong taruh tu. Kita makan dengan roti, dengan nasi biasa boleh Kak Mun. Sedap. Tapi bagi Ana masam sangat rasanya. Ruiza. Ada juga yang ada satu contoh. Buah keyang dot tahu tak? Buah keyang dot. Buah keyang dot. Itu warna buah zaitun yang masak lah kita katakan. Yang hijau yang ni buah keyang dot. Kawan saya yang nama Fatimah tu yang pada Amerika tu. Dia contoh. Dia kata dia mula-mula pergi Mesir dengan kawan dia. Tengoklah dalam tempat jual apa ni orang duk jual-jual tu dia kata atas Dia buah keyang tempat tu kata dia belilah sampai seorang sekilo kan nak balik makan. Seorang sekilo nak balik makan buah keyang dot sedap ni tak pernah jumpa lama. Belilah balik Allah dia kata. Gigit gigit rasa kelat rasa macam Allah akbar. Sekarang ada lagi ke buah keyang tu Ustazah? Tak tahu tak jumpa dah. Pokok tak ada lah kot. Dulu belakang rumah Tok Wan saya pokok tu sedap. Buah apa tu? Keyang. Buah keyang. Keyang tu dia besar. Pokok dia besar tapi buah dia kecil-kecil ya. Dekat sekolah Sultanah Hasma duduk panjat. Dia duduk panjat. Ana tak pandai panjat. Budak panjat. Buah keyang tu apa? Adakah buah yang sama? Bukan zaitun. Dia bukan buah zaitun. Nampak je rupa. Nampak macam. Zaitun Malaysia. Macam buah rokam pun macam tu.
Masam-masam. Yang dot nanti. Ada gambar, ada. Memang Mana sedikit mana? aja Saya Zaitun. tak ada. Google lah ya. Sekarang ni Google lah ya. Oh, Tak nak Shopee Yes. ada jual. tak pernah Shopee ada jumpa jual. dah buah dia. Oh, Shopee ada jual? RM26. RM60, 60 sen sekilo. Oh, Boy. dia. Itu Kat yang mana nak dapat tu? Itulah kan. Shopee. Order kat Shopee. Kat Shopee. Dia panggil buah keriang. Buah Keriang. kriang, Keriang dok. buah kriang tu Gambar- buah apa? Gambar dia tak ada. Tak, Gambar dia saya ada. letak gambar. Ada. Saya letak gambar sabar. Keriang. Keriang. Ustazah, Ustazah Cejah, buah kriang tu buah apa Ustazah? Buah kerian. keriang. Buah apa? Merah. kerian. Buah ada Kerian. purple. Dia purple kalau masak. Sedap. Pokok Manis. dia besar macam pokok rambutan. Pokok Dia dia pegang besar. tangan jadi purple-purple sekali. Ya. Habis baju-baju Ya. blueprint kalau musim dia. Dia tumbuh Kerian. kat tepi pendang. Dia ada tepi sawah lah. Lepas tu kat Kedah banyak. Sawah. Balik mah kena penampak balik sekolah. Baju Ada. kepak. Susah Dia nak dengar. Dia panggil buah kriang sebab apa? Bila malam-malam dia macam kan dia angin bertiup dia apa? Bunyi. Gocang-gocang tu dia bunyi dia macam Ada bunyi kriang tak? je. Bunyi aja. Dia berlaga antara satu sama lain. Itu dia panggil buah kriang. Tak tahulah masa tu Tok Wan saya duk tipu saya apa tak tahulah. Macam Tapi grape bukan lah, buah grape lah. tapi bukan buah zaitun. Totally is not. Betul. Is it? Dia macam grape yang grape yang hitam. Hitam, grape hitam. Okay. Habis buah kriang. Buah kana Thailand Buah Tak, kriang. Dah. Tak, buah kanan lain. Bujuk-bujuk ni bulat. Dok kena balik kampung cari dok kena dan Kat Shopee ada. Kat Shopee ada pergi beli. Dia beli kat Shopee ada. Di kedai Kota Baru tak tahulah. Ada. Tapi Ya. sekarang ni Dia hari ni esok lusa sampai kat sana. Oh, ada dekat Shopee ada jual pokok lagi boleh beli. Itu dia masya-Allah. Macam sekarang senang, mudah aja ya. Mudah je. Atas dengan jari aja. Atas Yalah nak tahu pokok apa type aja situ. Nama dia. Kalau tak tahu type pun kalau gambar pun boleh hantar gambar dia beritahu nama. Kan tu dia masya-Allah di hujung jari. Okey. Kalau So, tapi daripada buah zaitun ni kita boleh makan mentah, boleh makan masak dan dia jadi proseskan jadi minyak. Tak boleh makan mentah macam tu Kak Mon. Dia tak sedap. Macam kriang ni boleh makan. Tak, dia jeruk dulu. Dia jeruk. Dia kena jeruk. Mentah tak boleh makan. Mentah. Proses minyak zaitun. dia pahit. Ana beli yang Morocco baru ni. Tapi Allah makan tu bila telan lepas tu mesti kena makan benda lain. Olive oil yang Morocco ke apa. Dah habis nak order baru pula. Dia Bagus, bagus lah. Satu sudu malam sebelum tidur. Itu dia masya-Allah. Kita ada makan kapsul tu kan, zaitun tu kan. Tapi sikit rasanya lambat sikit. Kalau makan macam liquid tu cepat sikit kot. Sama juga. Dia dua biji sekali makan kan Datin? Kita ambil 2 biji sekali. Saya kalau buat masak full kan, full Arab tu. Kacang full. Mesti ada lah zaitun ni. Makan. Zaitun. Macam makan buah dia kan? Itulah yang jeruk tu. Sedap. Ada hijau ataupun full hitam. Bila kalau rajin nanti boleh buat sekali bagi yang rasa. Kacang full. Itu dia. Kacang full. Full Arab. Cik Timah tu dah kata lah tu. Duk angkat tangan tu. Rasanya sebab bila makan kacang tu, bila makan buah zaitun tu dia hilang, dia potong kot kan. Dia yang tu. Tak apa. Ustazah buat dulu kita try. Ya, insya-Allah. Abang je bila. Long lah, gotong royong. Okey, jom. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka kaki belakang kambing. Itu dia. Kenapa tak pilih kaki depan?
Kaki belakang dia menendang, dia mengais. Oh, itu makin kuat tu kan. Kambing suka menendang dan mengais kaki belakang. Abu Ubaid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Pohon Mana ini. dia? 183. 183. Tabahtu lin nabiyyi qidran. Itu kan? Ya. Tabahtu Ya, sebab itu lin kaki nabiyyi mata qidran. kaki. Ingat no, tabahtu, matbah orang belajar bahasa Arab dapur. Tabahtu Matbah. perbuatan, fi'il. Tabahtu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qidran. وقد كان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. Daku memasakkan daging untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemarkan daging daripada kaki belakang, lalu daku pun menyuguhkannya dengan sebelah kaki. Kemudian baginda meminta satu lagi. Daku pun memberikannya sebelah lagi. Baginda meminta diberikan lagi. Lalu daku pun berkata, "Ya Rasulullah, kambing hanya ada kambing hanya Di dua belah kaki belakang. Ya Rasulullah, kambing hanya ada dua belah kaki belakang. Baginda bersabda, daku bersumpah dengan zatnya yang memegang nyawaku, jikalaulah kamu diam dan selagi daku memintanya, kaki bahagian belakang ini akan terus muncul daripada bekas kecil itu. Mujizat tadi. Pasal Masya sebut tak jadi. Nabi minta tu bagi je lah, jangan bantah-bantah, ada mukjizat dia kan. Betul juga. Okey, catatan. Ini ialah mukjizat Nabi dan peristiwa yang sama berlaku telah dinukilkan oleh Abu Rafa'i di dalam Musnad Imam Ahmad. Jelas, peristiwa ini berlaku kepada kedua-dua mereka. Bukanlah sesuatu yang menghairankan kerana peristiwa kejadian mukjizat ini seringkali berlaku di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan yang masa perang yang diajak Nabi seorang makan, tiba-tiba Nabi ajak semua makan kambing tu. Cukup tu kan. Cukup. Bukan tu aja, yang susu tu pun tengok cukup aja yang dia bagi susu tu kan. Okey. Suatu ketika Abu Ayyub radhiyallahu anhu menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu makan malam dan menyediakan makanan yang hanya cukup untuk dua orang memakannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Ayyub radhiyallahu anhu memanggil seramai 30 orang kenamaan daripada golongan Ansar. Beliau pun menjemput mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panggil lagi 60 orang. Setelah makan, baginda menjemput lagi orang-orang yang lain. Maka jumlah kesemuanya yang mengambil makanan mereka di rumah tersebut seramai 180 orang daripada hidangan yang pada mulanya hanya cukup untuk 2 orang. Subhanallah. Nabi Kak Mun. Ya. Sumrah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada satu ketika dihidangkan semangkuk daging kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ramai pun datang daripada sejak pagi hingga ke senja makan daripadanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyimpan lebih daripada 10 biji buah tamar di dalam uncangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya sama ada apa-apa makanan bersama-samanya.
Lantas dijawab oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa di dalam uncang beliau ada beberapa biji buah tamar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil beberapa biji tamar itu lalu berdoa terhadapnya seraya bersabda, Sekarang teruslah memanggil 10 orang pada satu ketika, lalu jamulah mereka. Demikian, tamar itu pun bergilir-gilir kepada seluruh tentera muslimin. Bagi tamar yang tinggal, baginda pun bersabda, teruslah makan, tetapi janganlah menelengkupkan uncang tersebut ke bawah. Beliau, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun menurut pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terus memakannya sampai ke zaman Abu Bakar, Allah Akbar, Umar dan juga Utsman radhiyallahu anhum. Beliau dapat juga memberi sedikit daripadanya. Malangnya, kata beliau, pada ketika Utsman radhiyallahu anhu disyahidkan, seseorang dengan paksa telah merentap uncang tersebut daripadanya dan hilanglah berkat daripadanya. Oh, sampai berapa zaman ah? Ialah Sampai doa zaman Nabi kan. Dia terhenti dekat situ ya setelah direntap tu. Mungkin Allah nak matikan. Ha. Kalau tidak kan mungkin jadi apa orang kata, orang kata tu, dia tu macam dipuja-puja jadi macam bid'ah ke, kerana Sihir ucap ke, tu ke. buat sihir ke. Ya. Paling tidak bid'ah ucap tu yang membekalkan kurma, bukannya Allah. Setelah Itu pendapat peribadi saya. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah, ibuku menyediakan malidah, iaitu roti yang ditumbuk serta dicampur dengan minyak sapi dan gula. Lalu diberikan semangkuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda menyuruhku menjemput orang-orang ini dan orang itu dan sesiapa sahaja yang terjumpa olehku di perjalanan. Daku pun keluarlah dan siapa sahaja yang bertemu lalu ku bawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga penuhlah ruang rumah dan ruang ahli suffah. Kemudian bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hantarlah 10 orang dan teruslah makan. Setelah semua tetamu makan dengan sekenyang-kenyangnya, baginda menyuruh mangkuk tersebut diambil. Anas radhiyallahu anhu pun dengan takjubnya berkata, Daku tidak dapat tentukan sama ada mangkuk itu penuh sebelum ataupun terlepas. Selepas semua tetamu mengambil makanan mereka daripadanya. Tak sedap, ulang balik. Setelah semua tetamu makan dengan sekenyang-kenyangnya, baginda menyuruh mangkuk tersebut diambil. Anas radhiyallahu anhu pun dengan takjubnya berkata, Daku tidak dapat tentukan sama ada mangkuk itu penuh sebelum ataupun selepas semua tetamu mengambil makanan mereka daripadanya. Qadi Iyad merumuskan bahawa peristiwa-peristiwa ini berlaku dengan kehadiran sahabat-sahabat yang ramai. Maka tentulah tidak ada kesilapan tentang periwayatannya. Sahabat-sahabat akan membetulkannya. Maka peristiwa tersebut adalah sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging ayam. Ini yang ketiga lah kan ya. Zahdam Al-Jurmi radhiyallahu anhu berkata, كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ فقال إني رأيتها تأكل شيئا نتنا فحلفت أن لا أكلها. قال أدن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يأكل لحم الدجاج. Kami berada di rumah Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu. Telah dihidangkan kepada kami daging ayam. Tiba-tiba seorang lelaki di kalangan kami telah menghindarkan dirinya dari menjamah makanan itu. Abu Musa telah bertanya kepadanya, "Mengapa kamu menghindar?" Jawab lelaki itu, "Sesungguhnya aku melihat ayam sedangkan makan sesuatu yang kotor. Oleh yang demikian, aku telah bersumpah untuk tidak akan memakannya." Abu Musa berkata, "Hampirilah kemari. Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan daging ayam." Okey. Yang keempat, kalkun iaitu ayam Belanda. Ibrahim bin Umar telah berkata, أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبار. "Aku telah makan daging kalkun bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lagi riwayat dari Zahdam bin Al-Jurmi radhiyallahu anhu. كنا عند أبي موسى الأشعري قال فقدم طعامه وقدم في طعامي لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى قال فلم يدن فقال له أبو موسى إذن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته وحلفت ألا أطعمه أبدا. Pada suatu hari, kami telah bersama-sama Abu Musa Asy'ari di rumahnya. Kemudian beliau menghidangkan makan yang di antaranya terdapat daging ayam. Di antara para tetamu itu, ada seorang lelaki daripada Bani Taimiyah. Lelaki itu berkulit merah. Taimillah kan? Taimiyah. Taimiyah. Okey. Ada seorang lelaki dari Bani Taimiyah. Lelaki itu berkulit merah seakan-akan bekas budak suruhan. Zahdam bercerita lagi, lelaki itu tidak mahu menghampiri makanan itu. Lalu Abu Musa berkata kepadanya, "Marilah kemari. Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakannya." Lelaki itu menjawab, "Aku pernah melihatnya ayam memakan sesuatu yang menjadikan aku jijik kerananya. Maka aku menghindarinya dan aku bersumpah tidak akan memakannya untuk selama-lamanya." Ya, makan ayam tu lah. Ayam lah, ayam kampung Kak Mun. Dia makan segala-gala. Tapi sedap orang kata ayam kampung. Ya. Ayam kampung Orang tu dia tak makan kotoran yang anu, dia pilih. Kalau dia tabur beras atas pasal itu, dia pandai patuk beras tu. Oh. Gandum. Wallahualam. Ya. Kak Mun dulu beli ayam. Rumah yang ada cuka tidak akan keputusan lauknya. Ummi Hani radhiyallahu anha meriwayatkan, دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخل فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه الخل. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungiku ketika penaklukan Makkah dan bertanya, "Jika ada apa-apa yang boleh dimakan di rumahku?" Daku memberitahunya, "Hanyalah roti kering dan cuka yang ada." Baginda lalu bersabda, "Bawalah makanan tersebut. Rumah yang mempunyai cuka tidak akan keputusan lauknya." Catatan. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lebih terperinci lagi yang dimuatkan ke dalam kitab Baihaqi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya Ummu Hani radhiyallahu anha, ada apa-apa untuk dimakan di rumahnya?
Jawab Ummu Hani, hanya ada roti kering dan cuka, dan beliau berasa malu untuk menghidangkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun bersabda, tidak, bawalah makanan tersebut. Baginda lantas memecah-mecahkannya, merendamkannya ke dalam air dan mencampurkannya dengan sedikit garam. Kemudian baginda bertanya, adakah lauknya? Beliau berkata, hanyalah cuka yang ada. Baginda menyuruh membawanya lalu menuangkannya ke atas roti yang telah dipecahkan tadi, lalu terus memakannya serta bersyukur kepada Allah. Ummu Hanif ni siapa kan? Sepupu dia kan? Ummu Hanif. Anak anak Abu Talib. Itu sebab dia apa ni? Macam kita kata selesa je dia duduk kat rumah tu minta ni sebab rumah macam rumah dia lah. Abu Talib tu bapa Memang saudara. membesar bersama kan. Okey. Allahu Akbar. Demikianlah sederhananya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah yang Maha Agung menerusi rahmatnya dan perantaraan nabinya memudahkan kita meneruti jejak langkahnya di dalam kesederhanaan hidupnya. Hakikatnya ialah pada pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan dan minum hanyalah sebagai halangan dan yang tidak dapat disingkirkan sekadar untuk menghilangkan rasa lapar. Dengan itu, baginda akan makan apa sahaja yang tersedia ada. Kepadanya makan itu hanyalah untuk meneruskan hidup. Bukanlah seperti kita yang hidup ini bermakna untuk memenuhi perut, sedangkan kehidupan agama hanyalah main-main sahaja. Maksud hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah untuk menyebarkan agama dan menjadikannya berjaya walaupun dalam keadaan tekanan. Okey. Penjelasan yang seperlunya. Maksud utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah untuk menyampaikan perutusan Islam dan mengajarkan keyakinannya, perintah-perintah dan ibadat kepada manusia. Segala keperluan hidup seumpama makanan, pakaian, tidur iaitu tempat tidur dan sebagainya hanyalah diambil sekadar perlu sahaja. Sedikit-sedikit yang boleh lantaran maksud hidup mereka ialah untuk menyempurnakan agama dan hampirlah mereka itu menyingkirkan kerehatan, kesenangan dan kemewahan makanan. Pertentangan sama sekali pada hari ini. Orang ramai telah menjadikan makanan yang baik, pakaian dan keselesaan hidup sebagai maksud utama mereka. Untuk mencapai maksud kehaiwanan ini, mereka bertunggu selumus siang dan malam untuknya. Inilah sebab utama menyebabkan keruntuhan manusia sekarang. Semoga Allah mengurniakan kita fahaman yang sebenarnya. Itulah kita no. Kita tu yang bawah tu. Itulah kita. Tak tahu sampai bila. Ustazah, ada ingat tak ada satu ketika masa dekat Mekah yang ikut cerita Rasulullah yang dia orang kena macam boycott masa di Mekah yang dia tak ada makanan langsung makan daun-daun kan? Makan daun. Yang itu bila cerita pasal mukjizat, itu masa tu tak ada pula bantuan daripada Allah untuk mukjizat makan. Masa dia kan dah teruk sampai daun kayu pun makan. Masa tu kan. Bila tinggal hari ni, cerita ni banyak dia bagi mukjizat, banyak bagi orang makan kan. Masa tu memang teruk lah, dia tak ada. Mungkin awak nak juga. Awak nak juga tengok orang Islam buat tu. Itu kan di awal pengislaman kan. Jadi orang kata mungkin Allah nak duga hati dugaan keimanan orang. Dia baru lantik jadi Rasul lah. Masa tu baru Mungkin kalaulah waktu tu Rasulullah, ini pendapat peribadi saya lah. Kalaulah Rasulullah diberi mukjizat untuk menyediakan makanan kan. Mungkinlah kan orang kan macam tidak ada keyakinan dengan Allah. Maksud saya kan Allah tempat kita bergantung kan.
Jadi dalam keadaan sempit pun kita kena bergantung kepada Allah. Tapi kalau Rasulullah boleh sediakan makanan ikut sekenyang-kenyangnya, di mana lagi keyakinan orang tu nak bergantung kepada Rasulullah di saat kesempitan? Tu masa peperangan, bukan kan? Waktu itu belum ni lagi yang kan. kena boykot tu. Dengan Quraisy lah, dengan Kena boykot. boykot. Kan sekejap. Belum Sekejap, hijrah berapa tahun? lagi. 3 tahun ke ada orang kena boykot? Ya. 3 Jangan tahun. boykot sekejap. sampai kan. Tak ada kemudian makan. makan. Hmm. Yelah. Dugalah, dugaan lah juga. Ditakuti jadi sihir agaknya. Kalau dia buat macam tu orang akan tuduh dia memang ahli sihir lah. Buruk Boleh sangka bagi. lah mungkin. Masa tu kan semuanya kalau Nabi buat apa orang kata sihir. Sihir. Nanti orang taksub pula dekat Nabi. Lepas tu orang tak tahu macam mana. Itu masa tu fikir pula tadi kenapa masa tu tak ada bantuan serupa inilah kan. Pasal masa tu memang dah teruk. Kira hidup mati lah. Tak ada survival. Ada juga makan rumput. Sekarang orang makan kotak pula ni. Yalah makan kertas kotak. Ya. Betapanya balik ke zaman dahulu. Kemiskinan tu. Dalam golongan umat Islam pula tu yang berlaku tu kan. Di macam seperti di Nigeria semua. Mereka rendam air tu bukan rendam air bersih. Rendam dalam air sungai kotor. Bagi lembut lenyek makan. Sedih, tak tahu nak cakap lah. Tertelan rasa kita kan. Tapi Sakit pula mereka lah. Allah, itulah saya kata lindungan Allah kan. Beras yang dah jatuh dalam pasir, budak tu boleh kutip satu-satu. Gandum tu dalam pasir kutip satu-satu makan. Kalau anak kita makan dah kena apa? Kena caci. Sakit perut. Macam. Tapi Allah juga rupa lagu tu. Betapa hebatnya dugaan mereka. Kalau nak compare dengan kita. Itulah dia. Okay. Macam mana? Teruskan. Tapi Kak Mun, kan Cina kan pandai buat beras tiruan tu. Plastik. Macam plastik. Yalah. Itu dah jadi teknologi dia. Aduh. Makan plastik pula. Aduh. Bila kita nak sakit kalau termakan. Beras tu kan selalunya yang asalnya beras dengan ditanam, bergantung pula kepada orang kata rezeki masing-masing, ketentuan Allah. Ini dah ada teknologi buat beras tu, beli je lah beras tu hantar kat dia orang. Negara-negara kaya. Kita tak beli beras tu. Kita yang beli beras tu, itu masalah. Dia ekspor beras tu kan. Tapi dia makan beras bukit. Dia tanam beras bukit tu. Siapa biasa jumpa beras tu? Beras plastik tu. Ada biasa jumpa tak? Already been distributed lah kata. Kan? Bukan tu saja. Ada beras, telur, kobis. The latest one kita kata apa? Isi ketam ya tu. Macam-macam lagi lah. Tak tahulah betul-betul. Kita tak tahu. Tak ada side effect ke plastik masuk dalam mulut? Hancur ke kamu? Tak ada. Tak makan mas plastik itu pun yang lain-lain makan pun efek juga. Kolon efek juga. Abdomen. Semua kita ni apa lagi? Semua dengan kita sekarang dengan radiation. Kan? Dengan teknologi baru kita makan semua benda-benda yang apa kata orang memang tak Maggi pun kata Maggi pun kalau makan banyak jadi perut jadi macam mana ke? Macam-macam. Sebab salutan wax. Ada wax. That's why kalau makan Maggi, kalau kat rumah ni anak saya dia celup dulu, buangkan dia makan itu, buang air tu, kemudian tak bau air balik. Celup, masak air panas, masukkan Maggi tu, celup, tapis air tu buang. Memang betul air tu very sticky. Sebenarnya Kak Mon, sebenarnya dia punya bumbu tu yang menyebabkan ni. Yang tu satu bumbu dia tu dia tak boleh masak. Dia tak boleh masak. Dia kena gaul macam dia tunjuk. Dia pergaul macam tu je. Tabur. Yes, tabur. Dia tak boleh masak macam kita goreng ke apa macam tu.
Sebab dia dah extract. Dah kering kan, dah extract. Itulah. Tak tahu. Tapi pakar pemakanan pun cakap jangan makan Maggi, bukan Magginya dia kata, bumbunya tu. Ya, betul. Terlalu banyak, dia kata terlalu banyak MSG, garam. Tapi syarikat Ajinomoto kata the MSG is done by what? Buat daripada apa? Ubi kayu. Tapi pasti ada campuran. Pasti ada campuran kan? Memang yang basicnya ubi kayu. Tapi masa saya di Thailand, jalan menghala ke Pattaya, memang orang katakan tanah pasir kan, dia tanam ubi kayu berhektar-hektar. Berhektar, betul. Ya. Lepas tu katanya untuk dibuat MSG lah. Tetapi ada pula pendapat yang mengatakan, dia kata kalau kebanyakan kat di Malaysia sendiri Ajinomoto tu siang hari elok Ajinomoto daripada ubi kayu, tapi malam hari akan dibawa Ajinomoto daripada Vietnam. Yang itu wallahualam, itu dah keluar dah hari tu berita. Malam dia buat kerja, jadi tak ada pengawasan semua. Yang adanya Pak Gad je. Dan you tengok kadang-kadang you tengok Ajinomoto tu ada gas macam kristal, shining kristal, macam berkilat lah dia. Tak ada, kami tak makan, saya tak makan. Kalau kita makan makanan kedai, makan dekat mall. Betul, tapi tak suka nak minum. Sup tu semua tu, ya Allah ya Tuhanku. Mana tak ada, tidak macam mana nak sedap daripada kita. Betul lah, campuran tu yang buat sedap. Perisik rasa apa-apa. Perasa apa? Perasa. Dia Kabur sikit aja. Dia cukup rasa lah Tok Nenek lah. Nak cakap betul Anas, cukup rasa. No lah, ayam lah apa ke. Macam lah. Aduh, tak tahu lah. Soal makanan ni kita kena awas jugalah ya. Itulah dia. Kan kita dah baca dulu tanda-tanda akhir kiamat, nak makan pun sukar. Kan? Yang masa kita belajar buku apa tanda-tanda akhir kiamat dulu. Habis-habiskan minuman pun sekarang dah susah. Ya, kalau tengok Coca-Cola boleh cuci tandas, tak tahulah macam mana cuci perut kita. Macam mana tu? Betul tak betul kan? Dia boleh pecahkan cermin kereta, macam mana dia nak pecahkan tulang hancur dalam kita? Tak tahulah. Betul tak tahu. Tapi ini kadang-kadang kan kita tak tahu ini semua bisnes. Orang ini akan merosakkan bisnes orang ini kerana dia ada bisnes baru. Orang itu pun akan rosakkan bisnes continuously. It will be continuously. Kalau nak kira minyak, saya baca pasal minyak tau. Minyak kelapa. So sekarang ni kita ada minyak kelapa, kita ada minyak sawit, kita ada minyak bunga ada minyak carrot. Dan ada satu orang dia I baca lah, dengar dia. Can you imagine kan berapa banyak carrot nak tanam? Tak sama dengan kelapa sawit. Dia kata tak apa minyak kelapa dia. Sebab dia nak mengatakan minyak dia tu baik. Jadi dia katalah carrot tu lebih baik. Minyak carrot tu lebih baik. Tapi perbuatan tak banyak pun. It's also business lah. It's also business lah. Sekarang ni zaman macam tu lah. Apa nak kita kata? Tapi kan hari tu kan keluar risalah yang pasal susu. Susu yang kita duk minum ni, cuba Kak Mun buka susu, Kak Mun letak dalam peti sejuk. Besoknya Kak Mun ambil guna senduk. Kalau lekuk macam tu lah. Mana ada susu lembu boleh membeku lekuk macam minyak. Yes. Dia buat daripada minyak. Susu tu sekarang. Betul kandungan itu. Cuba banyak macam creamer tu bukannya susu 100% tepung. Yes. Tepung. Itu sebab creamer jangan ambil. Betul. Kadang-kadang kan mak saya akan cakap tau. Yelah bila kita dulu dah beranak, dapat anak nak beli susu itulah, Smart lah, dan all the branded lah.
Mak saya cakap apa? Engkau orang 8 orang aku bela ni, aku dulu bagi susu Cik Junjung aja. Kalau sekarang susu Cik Junjung, kita tak boleh amalkan sangat kan? Because content dia gula kan? Manis. Tapi memang tak boleh compare those days punya perbuatan dengan sekarang. Itulah dia perbezaannya je. Kita dulu, saya dan pembadik minum air susu tak junjung aja Mak Pancu. Ambil 2 sudu kacau-kacau campur minum. Tak ada ceret beret, tak ada apa-apa, okey, no problem, tak ada. Tapi sekarang makan susu tu, minum susu ni bagi anak tu, biskut Fali lah apa-apa. Tak tahulah nak cakap kan. Time sekarang, time saya masih lagi ikut time bela anak macam mak jugalah. Nasi kan dikukus, taruh dalam buntil, rebus, and then lenyek dengan pisang mas. Tahu tak? Bagi anak tu makan nasi dengan lenyek pisang mas. So, jadi kan perut anak tak kembung, lepas tu dia lawas buang air. Buang besar Pisang melawaskan pisang. Tak ada kembung, tak ada apa pun. Tak ada masalah. Itu makanan kami dulu. Saya ingat lagi. Lenyek pisang tu biji pisang tu pisang pun tanam sendiri. Kak Mun, itu sebab doktor kata orang dulu ramai yang kena penyakit buah pinggang. Kecil-kecil lagi dah diberi makanan solid. Jadi buah pinggang tu penat daripada kecil lagi. Tapi tak ada pula dia kata buah pinggang yang tak ada ya kritikal, tapi yang sekarang ni budak-budak lahir pun dah kritikal dah. Okey, kita sambung. Okey. Dah Sambung. Okey, tajuk baru manisan dan madu. Bukan tajuk baru. Ya. Makanan memang dia suka. Nabi suka madu. Manisan dan madu. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. Nabi sallallahu alaihi wasallam amat menyukai manisan dan madu. Lagi satu, daging panggang. Atta bin Yasar meriwayatkan bahawa Ata. Spelling dia macam mana Ustazah? Ata bin Yasar. Ata bin Yasar. Ain ta alif hamzah ada koma dia tu, dia tak letak. Ya, ada apostrophe dia. Atta bin Yasar meriwayatkan bahawa anna Salamah أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. Sesungguhnya Salamah bercerita kepadaku Atta bin Yasar bahawasanya ia menghidangkan daging panggang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memakannya lantas berdiri untuk melaksanakan solat sedangkan beliau tidak berwuduk lagi. Makan daging panggang di dalam masjid. Abdullah bin Al-Haris radhiyallahu anhu berkata, أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في المسجد. Kami makan daging panggang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ السفرة فجعل يحن فحز لي بها منه. قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى السفرة فقال ما له تربت يداه. قال وكان شاربه قد وفى فقال له
أقصه فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. Pada suatu malam, aku bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertamu di rumah seseorang. Kepada kami telah dihidangkan sepotong daging bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pisau kemudian menghirisnya. Ia pun menghirisnya untukku. Al-Mughirah bercerita lagi. Kemudian Bilal pula datang dengan memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa waktu solat telah masuk. Baginda pun meletakkan pisau itu sambil bersabda, "Apa?" Mughirah berkata, "Kumis Bilal telah panjang sehingga mencapai batas mulutnya." Atau perawi ragu, "Potonglah kumismu sampai batas siwak." Apa hubungan kumis dengan daging bakar? Apa? Kita nak tahu lah. Baca lah dulu dia punya ni. Ada nota kaki tak? Cuba baca dulu. Okey. Bahagian lengan daging kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Utian Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Utian Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin farufi'a ilaihi dhira' wa kanat tu'ajibuhu fanahasha minha. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi daging, maka diambilkan baginya bahagian lengan. Bahagian lengan adalah kesukaannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencicipi daripadanya. Merasalah cicip. Cicip tu makan gigit. Oh, gigit ni. Cicip tu macam ni gigit, makan kunyah, makan. Gigit. Oh. Terima kasih Kak Mon. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال والسم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai kedua-dua lengan. Selanjutnya, pada suatu ketika bahagian kedua lengan itu telah diracuni orang. Ibnu Mas'ud berkata, orang yang meracuni itu adalah orang Yahudi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, وكانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان يجد اللحم إلا غيا وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. Sebenarnya kedua-dua lengan itu bukanlah yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana baginda tidak memakan daging kecuali sekali-sekala. Begitu juga kerana baginda makan sedangkan kedua lengan itu cepat matangnya. Ini lengan daging lembu ke apa ni? Dengan ayam ke tak? Tadi dia suka kaki kambing kan? Kambing kot ni. Kambing lah. Bahagian depan lah. Tadi dia kata kaki belakang yang dia suka tu kaki belakang. Yang depan ni dia tak suka sebenarnya pun. Tapi dia makan je lah kan. Okey, tengok apa. Oh, dia kata ni. Okey, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu berkata, Inna atyabal lahmi lahmu zahri. Daging yang paling baik adalah daging punggung. Oh. Dia pula kata. Okey. Aisyah pula. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamul khallu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuah yang paling nikmat adalah cuka. Tetap cuka juga Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط ثم رآه أكل من
كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. Sesungguhnya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk disebabkan memakan sepotong keju. Dalam kesempatan yang lain pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memakan bahu kambing. Kemudian baginda bersolat sedangkan baginda belum lagi berwuduk. Kalau dia makan keju dia ambil uduk. Nampak tak? Kambing dia tak ambil uduk. Kenapa lah? Mungkin disebabkan keju tu diperam. Kan keju tu kan ada baunya dalam proses tu. Yalah, mungkin nanti. Ni kita kena betul-betul teliti. Tapi tadi tu saya faham yang pasal yang misalnya apa tadi kumis Bilal tu. Tak faham betul lagi saya. Itulah apa kata Kak Mun ingatkan nanti kalau terjumpa yang kaitan. Itulah saya pun tengah nak tengok balik dalam buku yang saya ada nanti. Kumis Bilal telah panjang sehingga mencapai batas mulutnya atau apa? Perawi ragu. Bilal tak makan kan Kak Mun? Bilal tak makan. Pasal kumis dia panjang kot tak? Ataupun saja orang tu nak tergelakkan dia. Atau perawi ragu hanya dipotonglah kumis semua sampai batas siwak. Tapi maknanya batas siwak tu boleh mencuci gigi lah kan. Boleh nampak lah. Itu yang. Ya, tengok lu. Dia terus tegur kan dia. Dia tegur. Dia tegur terus. Bila dia tengok tu kan. Mana seolah macam apa kaitan dia. Bila aku nak makan kau punya misai tu jela-jela pula. Bila aku kalau makan kena janggut ataupun dia punya janggut dia tu kan. Tak cantik kan kadang-kadang orang tu dia tak boleh sampai tutup mulut panjang. Kan tutup mulut tak cantik lah satu bila makan tu kotor. Lagi satu macam orang tunjuk contoh minum air teh tarik ke bila kenal dia punya misai habis semua tak cantik. Selekeh. Orang yang jambung tebal-tebal jangan macam. Lepas tu lagi satu yang tunjuk jahat tu duduk gentir dia punya misai Tapi kalau digentir tu kemas Kak Wiza. Ya ke? Dia tunjuk jahat je. Leleh dekat janggut aduh. Panjang sangat sampai tutup mulut semua. Dia tak bela kot. Kalau nak makan daging tu lagilah. Nak tarik kan? Nak tarik daging tu kuat-kuat kan? Kutlah. Banyak nakut kita. Andaian seperti inilah kita tak boleh buat selalu. Yang mana sabar. Dia nak ajak Bilal makan sama tu. Kalau dia tengok Bilal. Itulah tak dibenarkan kan agaknya. Jadi dia tengok Bilal ni panjang misai tu. Dia tegur lah tu. Bilal tak boleh makan lawak. Misai awak tu potong ni dulu. Lepas ni nak pergi solat. Betul lah juga tu Datuk mungkin. Kan dia dah panggil. Dia nak tegur. Dia cakap halus lah tu. Aduh. Tak payah makan dulu nak Bilal. Tak perlu ambil uduk, saya tak faham Ustazah. Kenapa tak perlu ambil uduk? Untuk solat kan? Tak. Bukan tidak membatalkan uduk. Boleh dia kumur je. Maknanya dia memang dah ada, dia dah beruduk. Dia dah ada uduk lah. Tak batal bila makan ni. Boleh cuma keju dia ambil sekali lagi. Ayat dia tak macam tu. Tapi bila dia makan keju dia berwuduk. Dia ambil sekali lagi. Sebab keju tu dia berperam tau. Berwuduk. Benar. Dia ada sebab lah kan. Macam sebabnya. Patutnya tak cukup dia punya ni kan. Kan bau masam kan keju tu masa dia peram tu kan. Bau masam, bau macam hamis. Keju lah macam tu ke? Buku ini ada lagi yang lebih mendalam lagi kan. Yang sambung dia kan kata Ustazah kan. Ada lagi apa ni. Jom kita sambung, kita cari di mana jawapannya. Okey, kita akan Anas bin Malik radhiyallahu anhu pula. Okey, Ustazah. Mana dia?
Awlama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safiyata bitamrin سويق وسويق. أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفية بتمر وسويق. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengadakan jamuan perkahwinan dengan Syafiyah. Makanan ketika itu adalah tamar dan sawik, tepung goreng. Sawik, tepung goreng. Ya. Dalam ni pun ada tepung goreng dia cakap. Dengan buku ais. Tepung goreng. Ya. Salma pula meriwayatkan. Innal Hasan bin Ali wa bin Abbas wa bin Ja'far atawha wa qalu laha اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم قال بلى اصنعيه لنا قال فقامت فأخذت شيئا من الشعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب نبي الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. Sesungguhnya Al-Hasan bin Ali dan Ibnu Abbas serta Ibnu Ja'far radhiyallahu anhum telah mendatanginya, iaitu mendatangi Salma, dan mereka telah berkata kepada beliau, masakkanlah untuk kami sejenis makanan yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda senang untuk memakannya. Beliau pun berkata, wahai anak-anakku, kamu mungkin tidak lagi menyukai makanan itu sekarang. Salah seorang daripada mereka berkata, bagaimanakah kami tidak menyukainya? Walaupun begitu, buatkanlah untuk kami makanan itu. Perawi riwayat ini pun menukilkan lagi. Salma pun bersegera mengambil gandum dan menumbuknya. Kemudian memasukkan gandum itu ke dalam kuali dan membubuhkan minyak zaitun ke dalamnya. Kemudian lada dan rempah ratus yang digiling digaulkan sama. Setelah masak, makanan itu pun dihidangkan di hadapan mereka. Salma berkata, inilah makanan yang amat menarik hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda amat menyukainya. Udah masuk rempah ratus. Sedap lah. Sedap lah masuk rempah ratus. Beras dah tumbuk goreng. Macam kita makan sesagun lah. Macam cemodok. Oh, jangan dia tak bancuk, dia kering. Pakai sudu makan. Dan macam ikan perkasam kan, kalau orang Perak punya ikan perkasam tu memang beras yang digoreng dan ditumbuk, dia gaul. Macam tu juga dengan daging perkasam dia buat macam tu lah. Kan betul, dia tahan lama. Ini tadi dia kata apa? Gandum tu dah digoreng, ditumbuk kan. Lepas tu campur minyak zaitun sikit, campur gembak, dia goreng saja. Dia gaul, dia tak ada buat apa. Dan dia makan macam kita makan chicken lempeng kan. Serbuk. Tak, bukan jadi macam kita makan sensagun. Serbuk sagun eh? Namun dia kata setelah dimasak, makanan itu pun dihidangkan. Dia kering. Dia tak masuk air pun kan? Minyak tu untuk dia lemak-lemak. Serbuk. Dia macam sensagun. Boleh try. Okey, jom kita cari lagi jawapan. Jabir bin sekarang mana ada budak mana sekarang dia makan sensagun, emping semua mana dia makan? Kan? Emping tahu tak? Emping tahu, kenal. Dia sedap. Dia masak makan emping tu masak tak? Tak masak. Tak tahu. Emping dah dah tumbuk. Tak tumbuk, gaul gula, gaul kelapa. Dia makan ayak sikit, makan lagi. Ada juga emping yang kita buat buah pedas tu, buah ni kan? Ada juga. Jadi macam bubuk kan, Itu kalau nak pedas lah, tapi kita makan kering lagu tu lah. Jaga emping lagu tu lah. Dia kunyah-kunyah lagu tu. Sedap. Saya makan pun kat Kedah, musim padi.
Orang sekarang tak tahu makan. Orang sekarang tak Tak tahu makan ada. tu. Tapi kalau Kak Mu bagi Kak Mu suka lagi makan, masih suka lagi. Sedap. Tak dapat nak bercari sekarang. Tersagun Tak pun ada susah. dah. Hmm. Kalau pekan Rabu dah kot, pekan Rabu. Ada. Musimnya dah. Kan? Gulung Ustazah. Gulung Hmm. keteh. Buat bunga-bunga dulu mak kita. Okay, Okay. makan. Sagun tak boleh cakap. Masa makan sagun tak boleh cakap. Bersemak. Betul. Okey, Zaman kanak-kanak. jom. Jabir bin Abdullah pula berkata, أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم وفي الحديث قصة. Nabi SAW telah mengunjungi kami di rumah kami. Kami telah menyembelih seekor kambing untuknya. Baginda bersabda, seakan-akan mereka tahu bahawa kami amat suka kepada daging kambing. Dia sebutkan di akhir tu, dia kata wafil hadis qissatun tu, dalam hadis ni ada cerita lagi lah, makna mungkin panjang lagi lah hadis ni. Wafil hadis qissatun. Ada sambung dia tu. Dia tak terjemah pun kat situ, dia kata. Ni Dia tak terjemah pun. lagi riwayat Jabir sambung. Ni lagi sambung ni. Lagi riwayat Jabir radhiyallahu anhu. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar dari rumahnya dan aku pun turut menyertainya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi seorang wanita Ansor. Wanita itu telah menyembelihkan seekor kambing untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda telah memakannya sebahagian dari daging kambing itu. Kemudian wanita itu menghidangkan pula buah tamar dan baginda memakan sebahagiannya. Setelah selesai, baginda menunaikan solat. Setelah selesai dari solat, wanita tersebut menghidangkan lagi sisa-sisa daging kambing tadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamahnya. Setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersolat asar tanpa mengambil wuduk lagi. Sukanya dia dengan kambing. Tunjukkan dia suka kambing. Nabi suka kambing. Okeylah, orang al-umur suka kambing. Tapi orang Melayu tak suka kambing sebab dia kata darah tinggi, naik darah. Orang Melayu tak dengar apa orang Cina cakap. Orang luar cakap. Tanpa kajian. Sekarang dah tahu. Okey. Ummu Munzir kata apa pula? Okey. Ummu Munzir meriwayatkan. Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Ali wa lana dawalin mu'allaqah. Qalat فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل فقال رسول الله لعلي ما يا علي فإنك ناقه. قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan Ali radhiyallahu anhu telah menziarahiku. Pada masa itu kami mempunyai beberapa tandan buah tamar yang hampir masak, mengkal yang digantungkan di dalam rumah kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ali radhiyallahu anhu pun memakannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berhentilah dari makan wahai Ali. Kamu baru sahaja sembuh dari sakit."
Ali berhenti makan, sedangkan baginda terus makan. Kemudian Ummu Munzir memasakkan makanan yang disediakan dari gandum dan sayur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, makanan ini lebih sesuai untukmu. Maksudnya untuk orang sakit makanlah bubur. Sayur. Ah, Campur sayur. Bubur sayur kan dia lembut. Proses Lembut. penghadapan dia pun kira okey. sebab tamal tu nak azamkan apa juga kan. Ya. Nak hazam dia punya serat, dia punya Tak apa dia kan ni, kata tadi tak berat mengkal kan, baru mengkal. mengkal. Maksudnya tak masak sangat lah kan. Lah. Okey. Okay. Kita tengok pula. Yusuf bin Abdullah. Yusuf bin Abdullah berkata bahawa beliau telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bubuk roti yang dimasakkan daripada syair. Kemudian Gandum tau, syair tu gandum. 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 Kemudian buah tamar diletakkan di atasnya. Baginda bersabda, inilah lauknya. Kemudian Rasulullah pun memakannya. Anas radhiyallahu anhu berkata, Kana yu'jibuhu taftuh pula. Kana sesungguhnya yu'jibuhu tuflu. Tuflu. Suka. Sesungguhnya Rasulullah amat suka kepada Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat suka kepada sisa-sisa makanan. Tuflu tu sisa makanan. Sebenarnya dia tak nak membazir kot apa yang dia nak ajar pada kita ni. Melebihan mengambil bubuk roti. Dan Kan gandum tu kering kan berderai. bubuk roti is a breadcrumbs. Lagipun benda tu rangup kan. Dia dah kering, jadi dia rangup lah. Dia kering, dia campurlah dengan gandum tu tadi. Itu gandum. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk ketika makan. Catatan. Waktu makan bermaksud masa sebelum atau selepas makan. Wuduk biasanya dikenali sebagai suatu perbuatan yang dibuat sebelum mendirikan solat yang merupakan syarat untuk solat. Tetapi di dalam bahasa Arab, perbuatan membasuh tangan dan muka juga dikenal sebagai wuduk yang dipanggil wuduk asas. Riwayat dilaporkan mengenainya. Daripadanya muncul seolah-olah wuduk dibuat, sedangkan menurut yang lain wuduk sempurna tidak dibuat. Kita salah basuh tangan. Basuh tangan nak makan. Lepas makan keju dia wuduk. Dia basuh tangan sebab keju ada bau. Melekit. Barulah. Basuh tangan saja. Basuh tangan dengan muka. Basuh tangan dengan muka. Kebiasaan dia. Basuh tangan dengan muka. Wuduk itu asas. budaya dia orang? Dia panggil wuduk asas. Wuduk asas. Asas. Basuh tangan dengan muka. Dapat kat kita basuh tangan sahaja, muka. Kita basuh tangan saja. Okey. So jadi kita nak sambung ke? Betul. Tak sedap. Okay, wuduk Rasulullah. Boleh sambung sikit lah. Apa ni sambung wuduk pun dah. Kita tengok sebab dia kan menceritakan. Sikit je Kak Mon? Ya, betul. 5 muka surat je. Boleh. Okey. Boleh teruskan. Wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak payah berwuduk untuk menghadapi makanan. Okey. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min al-khala faqurriba ilaihi at-ta'am faqalu ala na'tika biwudu' qala innama umirtu bilwudu' idza qumtu ila as-salah. Waktu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada tandas, makanan telah disediakan untuk baginda. Lalu baginda pun ditanya sama ada perlu air untuk berwuduk. Bagaimana baginda pun menjawab, daku telah diperintah berwuduk hanya untuk solat. Ulang. Catatan. Jika wuduk yang diwajibkan ialah untuk solat,
tidaklah perlu mengambil wuduk untuk menghadapi makanan ataupun selepas membuang air. Dengan alasan yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merasakan perlu berwuduk selepas membuang air. Kecuali dia nak solat lah. Okay, Maksudnya dia keluar tu dia dah wuduk mungkin. Dia dah bersih kan. Dia dah bersih. Tak perlu lagi basuh tangan. Okay. Wuduk dalam bahasa Arab tadi kan membasuh. Basuh tangan. Penjelasan yang seperlunya. Nombor 1. Jikalau seseorang itu ingin bersolat, maka wajib baginya mengambil wuduk. Tetapi tidaklah wajib mengambil wuduk selepas membuang air atau sebelum makan. Tak wajib. Kalau wajib parah dah kita. Yang kedua, sentiasa suci dengan keadaan berwuduk adalah tanda bagi seorang beriman yang sempurna. Itu bagus jugalah kalau nak buat. Tak, kalau kita saja-saja basuh tangan, basuh muka dengan niat wuduk kecil boleh ke Ustazah? Ambil yang wajib kan? Tangan, muka, tangan dengan muka sekali dengan dua belah siku kan? Itu yang wajibnya kan? Okey. Rambut sikit. Wajibnya 4. Basuh rambut sikit. Wajibnya 4. Tengah tu dia sauk sekali. Yang keringnya 2. Basuh muka, tangan, dengan tangan. Rambut, apa ni? Lepas tu kaki. 4 yang basah, 2 yang kering. Niat dan tertib. 4 yang basah, yang kena air, yang mesti kena air. Tapi kan selalu kata kita selalu elok memperbaharui wudu. Dalam sentiasa dalam wudu, elok-eloknya. Boleh kalau kita boleh lakukan. Okey. Kita ambil yang 4 je lah, yang wajib tu je lah kan. Okey, cuba teruskan. Okey. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu perbuatan untuk menunjukkan kepada ummah apakah amalan yang jaiz, iaitu harus. Maka terpulanglah kepada umat yang manakah yang harus dan yang afdal, iaitu utama. Maksudnya setiap apa yang dia buat tu adalah macam satu contoh. Harus. Kita kan ada 5 perkara kan. Kata wajib pula. Nanti kita akan kata wajib. Okey. Sentiasa di dalam keadaan berwudu adalah mustahab. Sangat dihargai. Selepas membuang air, tidaklah perlu seseorang itu berwudu dan bolehlah terus menghadapi hidangan makanan. Nombor 5. Walau bagaimanapun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menerima pahala yang sepenuhnya walaupun baginda beramal dengan amalan yang jaiz. Ini adalah kerana memang sewajarnya lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya kerana baginda perlu menunjukkan kepada umat cara yang amali terhadap perbuatan yang harus. Lantaran itulah amalan jaiznya memberikan ganjaran yang lebih daripada beribu-ribu amalan yang afdal yang dilakukan oleh umat. Misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa solat sunat yang dilakukan secara duduk memperolehi setengah daripada daripada pahala solat sunat yang dilakukan secara berdiri. Tetapi tuan bersolat nafil secara duduk. Bertanya Ummu Salmah radhiyallahu anha dan dijawab oleh baginda, kamu umat akan memperolehi pahala setengah, sedangkan daku akan mendapat pahala sepenuhnya. Ini adalah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena menunjukkan cara bersolat nafil secara duduk. Maka solatnya secara duduk memberikannya pahala yang lebih besar daripada beribu-ribu, malahan berjuta-juta solat umat. Sama ada dilakukan secara duduk atau berdiri. Begitulah juga ketika air boleh didapati. Ketika tidak melakukan wuduk, baginda tidak melakukan wuduk bagi menunjukkan kepada umat bahawa
tidaklah perlu berbuat demikian. Oh. Kalau semua yang buat dia jadi wajib susah. Kan? Jadi Nabi kena tunjuk kan mana afdal mana. Okey. Fardu wuduk hanya untuk solat. Juga diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ فقال أصلي فأتوضأ. suatu ketika tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar setelah beristinja, dibawakanlah makanan kepadanya. Para sahabat bertanya, "Tidakkah perlu baginda berwuduk? Apakah daku akan bersolat?" Jawabnya, "Maka perlu daku berwuduk." So dia jawablah kan. Dia nak solat ke? Kalau nak solat bolehlah wuduk. Ni nak makan je. Gitulah kan. Okey, catatan. Hadis yang lalu telah menyatakan bahawa tidaklah perlu berwuduk untuk menghadapi hidangan makanan. Namun begitu, sangatlah baik jika sentiasa di dalam keadaan berwuduk. Kerana kesan kebersihan luaran akan juga mempengaruhi yang batin. Maka adalah mustahab dan baik mengambil wuduk selepas bersuci diri. Basuh tangan sebelum dan selepas makan. Salman Farsi radhiyallahu anhu berkata, قرأت في التوراة إن بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأته في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. Daku telah membaca Taurat bahawa membasuh tangan sebelum makan mendatangkan keberkatan dan daku memberitahu akan perkara tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda juga mengesahkan bahawa amalan membasuh tangan sebelum dan selepas makan akan mendatangkan keberkatan. Tangan. Apa dia? Tak dengar apa dia? Potong-potong. Okeylah, dia cakap sendiri kot. Lupa tutup speaker. Catatan. Mungkinlah perintah membasuh tangan di dalam Taurat itu hanya sekali sahaja. Jikalau demikian, maka perintah membasuh tangan sebelum dan selepas makan adalah menjadi syariat Muhammad. Atau mungkin juga disebabkan orang-orang Yahudi terlalu marah akan perintah-perintah di dalam agama mereka, lalu mengubah kitab Taurat sehinggalah perintah membasuh tangan sekali lagi, iaitu selepas makan, dihapuskan. Oh. Macam tu pula. Pula. Maksudnya bila marah hukum dalam Taurat tu boleh diubah-ubah. Buat sendiri-sendiri. Yelah, tak pelik lah kan seperti apa yang berlaku pada Injil kan? Ya. Menurut pendapat ulama, makna berkat hasil daripada membasuh tangan sebelum makan ialah makanan yang biasa jumlahnya itu akan menjadi lebih banyak. Makanan tersebut tidak akan memudaratkan orang yang makan dan dia berasa berpuas hati. Dia berasa puas hati. Makna berkat selepas tangan dibasuh selepas makan ialah bahawa maksud makanan diambil telah tercapai dengan sepenuhnya. Makanan itu terserap ke dalam tubuh. Dapat menghasilkan tenaga dan juga kekuatan untuk membentuk moral yang baik. Okey, penjelasan. 1. Dikatakan juga berkat hasil daripada membasuh tangan bahawa makanan itu dapat sama-sama dikongsi oleh orang lain dengan rasa gembira. Jikalau misalnya orang yang hendak memberi kita makan itu tidak mengambil berat untuk membasuh tangannya,
kita akan merasa meluat dan jijik untuk sama-sama berkongsi makan dengannya. Kita mungkin berfikir bahawa tangan yang tidak dibasuh mungkin akan mengotorkan makanan. Hasilnya, makanan tersebut akan dibazirkan. Yang kedua, dikatakan juga berkat setelah tangan dibasuh selepas makan kerana dengan ini kesan-kesan minyak terhapus. Jika tidak, tangan yang tidak dibasuh itu akan dihampiri oleh kutu, serangga serta lain-lain binatang. Jadi, tangan yang dibasuh terselamat daripada serangga-serangga yang berbisa. Okey. Cara membasuh tangan. Tangan kanak-kanak perlulah dibasuh dahulu kerana berkemungkinan besar tangannya kotor. Kemudian, tangan orang-orang muda dan kemudiannya tangan orang-orang tua. Itulah cara sunnah. Setelah habis makan, basuhlah tangan orang-orang tua sebagai tanda menghormati mereka. Yang keempat, sebelum makan, tuan rumah hendaklah membasuh tangannya dahulu dan selepas makan, hendaklah tangannya yang paling akhir sekali dibasuh. Yang kelima, tangan yang telah dibasuh selepas makan hendaklah dilap dengan kain tuala. Tetapi tangan yang dibasuh sebelum makan hendaklah menurut sunnah, yakni tidak dilap dengan alasan bahawa jikalau terdapat debu pada kain tersebut akan melekat pada jari yang melaluinya akan masuk ke dalam perut bersama makan. Basuh tangan kanak-kanak dulu, kemudian orang muda, kemudian orang tua. Dah habis makan, hendaklah membasuh tangan orang tua sebagai menghormati dia. Kemudian lap. Lepas tu tuan rumah tu, dah dia makan kena basuh tangan. Lepas tu dah siap-siap semua, orang lain tamu dah basuh tangan, siap semua, dia last basuh tangan. Apa yang saya faham lah Ustazah. Adab, sopan, santun. Adab. Tapi betul lah kan. Budak-budak kan, usik sana, usik sini, pegang sana, pegang sini. Basuhlah tu. Orang tua-tua ni, orang tua-tua ni dilayan lah tu. Bagi makan suap. Jangan bagi di sini. Tiap tabuk-tabuk lepas lah. Tapi yang mahalnya selepas makan tu adab cuci basuhlah tangan orang tua sebagai tanda menghormati mereka. Maksudnya kita tak perlu bagi dia basuh tangan sendirilah kan. Kita yang bawa. Dulu kan kita ada mak-mak kita kan mangkuk ais tangan kan. Bagi celur tangan. Lepas tu ada yang kata mangkuk ais tangan tu air mustakmal. Jadi kita ada kan yang macam cerek tu kan. Macam Arab kan dia tuang macam ada tempat takung air. Jadi air kotoran. Kendi. Bangunlah. Mangkuk sengkat, mangkuk air. Aku basuh tangan ni. Lepas tu sekarang ni pakai garpu saja. Garpu ada garpu dia kalau dekat hotel kan dia dengan tisu kan. Elap lah dengan tisu dulu. Dazan. Tapi okey lah tu. Bolehlah sekat tu insya-Allah. Ini bab yang terlepasnya itu doa Rasulullah, cerita-cerita pasal makan, pasal tangan, makanan kegemaran dah habislah sampai sini. Habislah tu. Lepas tu nanti dah main doa-doa. Kena ada mangkuk Rasulullah juga ya. Buah-buahan yang dimakannya pula lagi. Pernah dia sambung lagi? Ada. Apa? Dia sambung lah minggu depan insya-Allah kan ya Allah. InsyaAllah. Ini dah azan. Kurang-kurangnya macam banyak perkara ya dalam buku ni yang kita dapat tapis kan. Allah. Kita mau sanatikan. Doa makan kan. Alhamdulillah. Kita lebih pada separuh takut kita baca tentang apa ni? Syama'il ni. Syama'il.
dalam cerita Rasulullah. Seronok lah. Saya suka ni baca ni. Mana kiranya apa orang kata teliti lah cerita dia kan. Mana kita tahu Rasulullah dari Banyak segi perkara yang kita tahu dalam ni kan. seginya daripada segala segi. Dari segi peribadi, dari segi cara dan bagaimana mengatasi, kemudian sampai ke doa ni sekarang macam InsyaAllah. Tapi ibrah daripada pengajian yang saya duk baca-baca sekarang ni lah Ustazah. Bila nak makan dengan sudu terasa macam Hilang kalau makan pula sudu sunnah. tak dapat pahala sunnah. Kalau makan dengan tangan dapat pahala sunnah. Tapi itulah. udukkan tangan awak tu dulu. Yelah Udukkan kan, tangan dulu. kan kita memang basuh tangan Kak Mun kan. Kebiasaan uduk. itu dah jadi. Maka kalau tak uduk, macam mana dalam makan, lepas tu nak jilat-jilat lagi? Dulu kita kata kita belajar makan dengan tangan. Lepas ni kita belajar, kita kan dah dapat ilmu lagi satu. Ya, betul. Lepas tu lepas basuh tangan tu, bila yang akhir lepas makan tu lap lah dengan tuana. Mula-mula tu jangan dilap. Gitu. Detail sangatlah dia cerita kan. Detail. InsyaAllah. Itu Ustazah, cerita pasal duduk makan kat meja. Macam mana itu ya? Apa ni? Dia tak berapa dia apa ni? Kita makan Tak kat meja. mengumpul senang. Ya. Kita sekarang macam mana? Ini semua meja. Tapi Datuk, itu kalau meja saya tengok satu gambar di kelas tahfiz lah. Mereka bukan duduk bangku single-single tau. Kita panggil bench. Bench ya, bangku panjang kan. Bangku panjang. Mereka duduk atas bangku tu, angkat lutut kaki macam tu Datuk. Atas bangku. Duduk atas bangku tu, setak angkat kaki tu. Oh itu saya kata, ini. Tapi kelas kecil lah saya nak cari balik ambil gambar tu nak tunjuk. Betul. Kalau kecil boleh lah kita nak lipat kaki minta Dia budak-budak. Dia budak-budak. Macam yang exceptional case. Kalau nak suruh Rawiza tak boleh dah bangku tu. Dia terbalik tak boleh lah. Duk sembahyang sunat tu pun ingat juga Ustazah sembahyang sunat kata setengah. Tapi kalau duk sembahyang bila kita masuk surah Quran Kibut nak sembahyang dengan biasa tu lambat Ustazah, sekali orang dah mula kita tak pergi lagi. Betul. Kan? Sekali bila bangun duduk dah masa nak sembahyang wajib tu dah sakit lutut. Dah letih. Iyalah. Yang dulu kan bentang tikar mengkuang makan kat bawah macam tu betulnya. Betul, Masya Allah. Itu dah dia berkata apa bila macam tu dia ni orang tabligh. Sedar tak bentang tikar mengkuang. Lepas tu mak kata jangan lupa bentang sapra. Lagi duduk bawah kan. Bentang sapra. Tapi itu adik buat kotor. Mak kata aku nak masuk sapra je. Pergi ambil surat khabar bentang. Tulang tu. Kalau orang dulu idan dan dulang, kita makan ikan, tulang semua tahu dan dulang tu. Dia tak sepah lah, tak ada sepah macam dulang. Sebab ada sebab lah benda-benda macam tu kan. Makanan lauk tu berhidang-hidang kan dalam pinggan-pinggan. Taruh dalam dulang dan duduk di bawah. Kemudian terus. Sekarang tak ada lagi. Kalau ingat macam tu Kak Muan, Ana dulu kita orang pakai sapra juga. Walaupun atas meja mak pakai sapra. Lepas tu mak pula dia jenis kalau sereka tak lendit, Ustazah dengar lendit Ustazah. Lendit. Kalau tak lendit, sekali lagi dia kata hampir boleh ayah, sereka balik. Tu sekarang ni kita tak pakai sapra. Macam kamu nak pakai table mat. Benar table mat lah. Macam tu. Sebab kita tak mau kotoran jatuh kan. Tapi lepas tu adakan piring. Piring untuk bekal-bekal tulang. Tak mau taruh tepi jatuh. Tak mau. Saya tak suka. Memang ada piring. Beli piring kecil. Taruh. Tulang, ikan ke ayam kan. Taruh dalam piring. Kita tak tahu atas meja macam tu. Betapa British datang menawan kita habis ditukar. Tapi kita boleh buat juga lagi cara-cara sopan tu boleh buat lah macam tu. 60 tahun dia orang dah menguasai dah kita punya sunnah. Hilang. Duduk tikar mengkuang hilang lah. Hilang duduk bawah. Mahal dah tikar mengkuang.
Mahal. Tengkang mahal mana ada. Adalah Dulu dari Melaka depan turun naik bas jual datang turun kat mak saya jual. Dari Melaka mak adalah orang tertua kan depa naik bas sampai Kuala Lumpur bawa dari rumah ke rumah jual junjung tabung kepala. Tika Mengkuang kan. Lah ni mana ada lagi? Lah ni orang petani nak bawa apa? Tukar Dia Mengkuang tunjuk atas kepala. ada tukar tika yang panjang plastik tu. Tika lipat-lipat tu. Kan dah tukar dah. Berubah masa demi masa tapi adat tu jangan lari lah, cukup lah. Kan? Peredaran masa kita kena ikuti juga. Kalau benda tu dah ada depan mata, ada kegunaannya hampir sama, kita tak menggunakan pun tak boleh lah juga. Tu je lah. Akhir zaman nanti memang kan ada kata akhir zaman nanti siapa yang mengamalkan sunnah tu pelik. Orang akan anggap pelik bagi dia. Yelah macam sekarang lah kita cuba ke tepi rumah orang tengok dia tak ada kursi, tak ada meja kan. Kita kata macam orang tablik kan. Kita rasa pelik. Sepatutnya itu tak boleh kan. Masya Allah. Orang tablik duk ajar kita tak mendengar. Tu lah. Sekarang tahu dah lah insyaAllah. Tak adalah kutuk lagi kan. Okey. Tapi masih tak mampu nak buat lah. Tak mampu. Datin, kalau nak buat kerja kahwin majlis Datin, tak payah sewa kursi meja lah. Kalau macam tu kan Ana tapi lah. Time kamu dulu memang ada juga, tapi ayah buat pangkin. Kita panggil pangkin nama dia. Dia buat daripada kayu, dia buat sendiri. Tak kena bersela lah pula kamu. Memanglah bersila, betul. Lepas tu yang orang gemuk-gemuk, orang tua makcik tak boleh kaki juntai kat bawah. Duduk tepi ngering-ngering. Dia panggil balai raya. Dia buat macam buat balai. Kita pangkin memang. Tempat hidang ada pangkin. Tempat dalam cuci pinggan mangkuk letak atas pangkin. Pendek kata satu kenuri habis sepanjang jalan tu pokok pinang. Dia petebang buat balai tu. Pokok pinang. Ya, daun kelapa tu anyam, daun kelapa anyam. Buat dinding, buat kepung dia supaya jangan macam terlambat. Dia duduk bawah. Time Kak Mun kahwin dulu buat lagu tu tau. That is in the year of 70, tahun 70. Tahu saya kahwin tahun 70. 76, 77 lagu tu. Masa tu lagi ayah saya tu usahakan buat pangkin. Tak Mun okey lah tu, Datin Fat muda pada kita banyak tahun pun dia tahu semua. Saya tahu. Rewang tak ada duduk atas lantai, memang duduk atas pangkin. Kampung mana Mun? Kamu kampung mana? Saya kalau nak cakap mesti awak tak percaya. Saya duduk di tengah-tengah pekan. Pekan Imbi Road, Jalan Imbi. Oh, Jalan Imbi. Saya lahir di Jalan Imbi, pekan Jalan Imbi. Masa tu memang kita masih lagi. Jalan Imbi masa tu memang tak akan dapatlah zaman sekarang. Tak semua. Zaman dulu kan. Ada gotong royong sebab quarters tu mereka semua kerja Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pos, Government Printing, semua kerjaan juga orang Melayu dah. Masa tu tak ada caterer Kak Mun. Tak ada caterer. Memang. Masa tu dah kena rewang. Rewang, kuih koci 1,000. Kuih koci 1,000 hari tu dia duduk main buat dodoi, buat wajib. Sebulan. Kuih koci 1,000. Kendara, dia panggil kendara. Kadang-kadang orang dengan 9 masih lagi. Dia bawa kuih banyak pula, kuih pula tak habis. Keripik semua tak kita orang Selangor. Keripik semua sebulan awal dah buat dah. Baru dah buat awal-awal dah. Tu depa dulu kan datang pagi depa menyorok sekali breakfast pukul 10 tu jamu kuih dulu. Tapi kita memang siapkan makanan dan minuman mereka. Memang maksudnya kalau kita tahu depa ada anak kita bagi bekal depa bawa balik. Dak masa kenuri tu dia ada dua. Mana makan pukul 10 tu makan kuih-kuih dulu tu sambil-sambil orang lelaki dah masak tu baru makan nasi. Masa tu rasanya waktu tu terlalu lama, panjang rasanya waktu kan. Kamu ada gambar lagi, boleh simpan, boleh tunjuk kat hang bagus Kak Mun, scan lah Kak Mun. Kita tengok gambar. Betul. Duduk masak dengan periuk apa semua, ingat lagi lah semua. Masih ingat lagi. Tak. Majlis katam tak macam ni. Tak macam kita buat lan ni, Kak Mun katam dulu.
Lepas majlis khatam tu Ustazah, dia ada Bukan lagu-lagu pasal. lagi Ustazah. Ada doa-doa sampai tahlil. Sambung. Buku tu kat mana ada lagi. Saya simpan betul. Yeah, about 45 years ago, 45, 46 years ago, you know. Tak sama, memang tak sama sekarang. Tak sama. Saya tengah main tenteng lagi Kak Mon waktu tu. Main tenteng. Kira Kak Mon kahwin lambat tau. I married at age of 26. Oh, kira lewat masa tu noh. Adik-adik saya kahwin dulu. Saya uruskan adik-adik saya kahwin dulu. InsyaAllah. Ingat lagi. Boleh deh. Okay lah, esok minggu depan kita sambung lagi. Sambung lagi. Okey, seronok ya. Itulah. Okay. Nak jumpa face to face pun kadang-kadang. Now online berapa orang, Datin? Tadi sampai 20 kat ni 12 orang tinggal. Yalah, tadi ada 20 lah. Ini 12 ada yang dah keluar setengah dah. Bukan tu Kak Mon tak nak buat face to face macam kelas Fazia. Keluar video. Yang datang berapa orang? Tapi tak apalah, Ustazah Fazia tu dia punya permintaan kan. Dia tak nak buat kat rumah kan. Tapi seronok tau kelas dia. Seronok juga. Seronok. Saya Datuk seronok. Mana kena siapa yang berupaya boleh pergi lah. Bincang. Bagus kat lah kita duduk ada. Rasa Cik Jah bolehlah bincang depan. Betul. Okay, InsyaAllah. InsyaAllah. Ustazah nak baca doa. Okay. Betul. Kita baca doa Asma'ul Husna. Asma'ul Husna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jibni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Asma'ul Husna. Allahumma ya Allah, ilahana antal khabir. Ya khabir bima fa'alna. الشاهد بما اقترفنا. فها نحن بين يديك والأمر منك وإليك ولا وسيلة إليك إلا بك. لا ينفعنا سوى جودك وكرمك فكل الأمور منك وإليك وأحوالنا لا يخفى عليك. اللهم ارحمنا برحمة منك تغننا عما سواك وتوصلنا بها إلا رضاك. اللهم يا من لا يخفى عليه أحوالنا وجعلنا عليه جميع توجهاتنا واتكالنا جميع أحوالنا في أقوالنا وأفعالنا بلا محنة ولا بلوى والحفظ من الأهواء مع نيل ما نهوى يا عليم الخبير. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah yang maha mengetahui, ya Khabir, ya Khabir. Ya Allah yang maha mengetahui apa yang kami lakukan, yang maha menyaksikan dosa yang kami lakukan. Inilah kami berada di antara kedua tangan-Mu, berada di hadapan-Mu. Segala ketentuan bersumber dari-Mu dan kembali kepadamu. Tiada jalan menuju ke hadrat-Mu kecuali bersamamu. Tidak bermanfaat bagi kami kecuali kurnia dan kemurahan-Mu, kerana semua masalah adalah dari-Mu dan kepadamu. Keadaan kami tidak tersembunyi bagimu. Maka ya Allah, ya Allah, rahmatilah kami dengan rahmat dari sisi-Mu yang menjadikan kami tidak perlu kepada selain-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Khabir, ya Khabir, ya Khabir, rahmatilah kami sehingga dapat membawa kami menggapai keridhaan-Mu. Ya Allah, wahai yang tidak tersembunyi baginya keadaan kami, dan kepadanya kami fokuskan segala tujuan dan tempat bergantung kami. Perbaikilah segala keadaan kami dalam segala perkataan dan perbuatan kami tanpa ujian dan cubaan, disertai dipelihara dari keinginan nafsu dan perkara yang segala
yang kami dambakan. Wahai zat yang maha mengetahui lagi maha mengenali. Ya khabir, ya khabir, ya khabir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa Minna wa minkum. Ya, taqabbal ya Karim. karim. Terima kasih Ustazah.